Kembali di Wanita hari ini dengan topik variasi menu berasaskan pisang. Pisang ni buah yang cukup versatile kan? Bukan saja di Malaysia, makanan barat pun pencuci mulutnya banana split. Kalau dekat sini pisang sebagai lauk pun ada juga. Betul. Kan? Lauk jantung pisang dan sebagainya. Memang dari daun sampai ke buah sampai ke umbutnya pun memang bermanfaat. Sebiji sebatang pokok pisang tu. Setandan pokok pisang tu. Betul. Baik. Dan untuk hari ini kita ada beberapa orang tetamu yang istimewa sudah pun terhubung dalam talian yang akan berkongsi dengan kita semua tentang pelbagai variasi menu berasaskan pisang. Sudah pun terhubung di talian sekarang ni kita bersama dengan Puan Rosayu Ahmad dari Mama Su Kitchen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yana, Hawa. Kita juga bersama dengan Encik Abdul Malik Arifin dari Dapur Ayah. Cik Malik, okey? Cik Malik? Cik Malik boleh unmute dulu. Assalamualaikum, Cik Malik. Okey, kita dah dengar dah suara Cik Malik. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Awin dari Kayla's Oven. Hai. Hai Awin. Dan terakhir sekali kita bersama dengan Puan Nur Izzah Hidayati Ghazali dari Lelepat. Assalamualaikum, hai. Hai. Terima kasih semuanya kerana bersama kami di WHI tengah hari ini. Sama-sama. Baiklah, menu yang dikongsikan ni memang cukup menarik dan anda penonton wanita hari ini harus ikuti kami selama perbincangan ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan rakan-rakan kita ni suka makan pisang yang macam mana. Jom kita tengok. Suka sangat makan pisang sebab dia banyak khasiat dalam tu yang kita tak tahu. Yang boleh bagi kita tenaga harian. And then dia mudah dapat di mana-mana sahaja. Ya, saya suka pisang sebab pisang ni adalah satu buah-buahan yang banyak nutrisi. Bisa katakan kalau di waktu-waktu malam kita tiba-tiba terasa lapar nak makan nasi, payah nanti perut kembung kan. So tak boleh. So kita makan pisang sebab pisang kita makan dalam 1, 2, 3 biji. Lepas tu nanti automatically kita akan terus rasa kenyang dan kita boleh tidur dengan hati yang tenang. Memang suka sangat makan pisang, and antara buah-buah yang lain, pisang merupakan top favourite saya. Sebabnya bagi saya pisang ni rasa dia tak memualkan, which is tak berapa nak manis and tak berapa nak masam, dan juga sesuai untuk semua peringkat umur. Sangat pisang, which is you boleh makan dengan roti buku, makan time petang, cekodok pisang. And at the same time juga, I boleh buat ice smoothies for my energy drink. Antara menu favourite saya ialah kek pisang, keripik pisang, dan yang paling saya suka ialah banana shake. Sangat sedap. Sangat-sangat suka cekodok pisang dengan pengat pisang. Ya Allah, serius sedap, memang sedap sangat. So benda tu yang nak kau buat sama ada pencuci mulut ataupun untuk makan petang. Sebenarnya kan Hawa, boleh dikatakan rata-rata masyarakat di Malaysia memang suka dengan pisang. Macam Hawa kata tadi itulah, macam-macam yang boleh kita olah dijadikan menu pisang ni. Okey, dan untuk menu yang pertama, kita pergi ke kuih tradisional terlebih dahulu. Kita bersama dengan Puan Rosayu Ahmad dari Mama Su Kitchen. Okey, Puan Ayu. Ya, saya. Okey, kalau boleh kongsikan, hari ini nak bercerita tentang kuih Nagasari, betul? Betul. Okey, pertama sekali mungkin boleh ceritakanlah terlebih dahulu, kuih Nagasari ni datangnya dari mana dan macam mana boleh terjadinya kuih ni? Okey, kuih Nagasari ni dia popular di negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu, dan juga di separuh Indonesia, Jawa, Bugis. Kalau Puan Rosayu, asal dia dari mana? Saya Mama Su berasal daripada Kuala Lumpur. Okey. Baik. Kalau kita bercakap pula tentang bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kuih Nagasari ni, apa pula bahan-bahannya? Okey, bahan dia simple dan mudah didapati. Okey, semestinya pisang. Lepas tu kita memerlukan tepung beras, sedikit tepung ubi ataupun tepung sagu ataupun tepung jagung. Yang itu optional ya, yang 3 tepung tu. Yang tepung beras tu dia punya main. So santan dan air. Okey. Kalau dari segi
Ya, saya. Mama Su, kalau dari segi pisangnya pula, pisang apa yang paling sedap nak buat kuih Okey, Nagasari ni? untuk Nagasari ni, Mama Su menggunakan pisang nipah ya. Pisang nipah. Selain pada pisang nipah, kita boleh gunakan pisang emas dan pisang montel tu. Yang itu pun sedap. Yang manis lah, bukan pisang nangka semua yang untuk goreng tu tak berapa sesuai lah. Okey. Kalau boleh, pisang nipah, kita dengar pisang montel kan. Kenapa tu? Kenapa paling sesuai untuk kuih Nagasari ni? Sebab dia mempunyai tekstur yang rasa manis and then lembut. Okey, kadang-kadang kan kita adalah juga yang confuse ataupun keliru kuih Nagasari ni dengan kuih lepat pisang kan, sebab ala-ala sama sebenarnya. Tapi apa sebenarnya yang paling membezakan antara kedua jenis kuih ni? Okey. Dia nampak sama sebab kita lipat dia di dalam daun pisang. Tapi ingredient dia adalah sangat-sangat berbeza. Sebab lepat pisang kita gunakan tepung gandum dan pisang yang telah kita lenyek ya. Nagasari kita tak gunakan tepung gandum, kita gunakan tepung beras, gula, santan dan sedikit tepung sagu ataupun tepung ubi tu kita masak di atas dapur sehingga likat dan kita susun macam di dalam video yang Mama Su tunjukkan ni. Kalau lepat pisang kita akan lenyekkan pisang, tepung gandum, gula and then kita letak kelapa parut and then kita lipat baru kita kukus. Sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat berbeza rasanya ya. Saya tengok dekat video ni kan Mama Su, penggunaan daun pisang tu kan. Tetapi kalau boleh Mama Su kongsikan, daun pisang ni bukan semua yang kita sesuai guna untuk balut kuih kan? Untuk Mama Su tak ada masalah. Apa-apa daun pun boleh. Yang Mama Su guna ni adalah daun pisang montel yang Mama Su tanam sendiri pokoknya. Comel lah nama pisang ni. Pisang montel. Pisang montel ataupun berangan ya. Pisang berangan. Okey. Adakah Mama Su, adakah daun pisang ni perlu dilayurkan dulu atas api? Kalau dulu kita layurkan di atas api. Tapi Mama Su ada tip yang lebih mudah. Apa tu Mama Su? Silakan. Kita boleh kukus daun pisang tu. Senang. Jadi tak payah nak layu satu-satu. Kita sediakan periuk kukus and then kita kukuskan daun pisang sampai dia lembut and then kita boleh keluarkan. Dan yang paling bagusnya daun pisang yang kita kukus ni kita boleh simpan. Kalau tak habis kita boleh simpan di dalam freezer. So next time nak pakai kita ambil dan kita boleh kukuskan balik. Dah tak layu lah ya. Sedap tau bau daun pisang tu. Betul. Tadi kan Mama Su ada kongsi juga kan nak kena kukus dia kan. Jadi biasanya berapa lama masa yang diambil untuk mengukus kuih Nagasari ni supaya dia sedap dimakan? Okey, kuih Nagasari ni antara 20 minit ke 30 minit sahaja. Sekejap je. Tadi bila tengok dah dipotong tu Allah cantiknya. Macam tadi kan paparan tu sedap. tadi. Dia akan cantik je pisang tu akan kita buka tu nampak kan. Kuih dia sangat lemak. Kalau Yana boleh bayangkan dia macam rasa kuih bubur somsom tau yang dia punya putih tu. Sebab bubur somsom pun kita gunakan tepung beras kan. Dan yang santan. So macam itulah tapi ada pisang di dalamnya. Umi saya selalu buat bubur somsom tu. Favorite kan awak kan? Okey, kalau puasa tak boleh miss. Mama Su. Ya saya. Kalau boleh kongsikan social media, kalaulah ada penonton kita nak rasa kuih Nagasari dari Mama Su Kitchen ni macam mana caranya? Okey, boleh pergi ke IG Mama Su Kitchen ataupun Facebook page Mama Su Kitchen. Apa lagi antara menu yang ada? Mama Su actually more tu pada lauk pauk, kimchi, kuih-kuih tu boleh lah tapi kena order dulu ya. Mama Su tak jual ke kedai kan, home base. Jadi kena pre-order lah ya. Ya saya. Okey, baik. Terima kasih Mama Su atas perkongsian. Terima kasih Yana. Terima kasih Hawa. Terima kasih Mama Su. Stay safe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hawa, itu berkenaan dengan kuih Nagasari dan sesetengah negeri di Malaysia juga kenali kuih ni sebagai kuih bandang. Itu sedikitlah perkongsian mengenai kuih Nagasari itu tadi. Okey, seterusnya kita bersama siapa Hawa? Seterusnya kita bersama dengan Encik Abdul Malik Arifin dari Dapur Ayah. Kalau tadi kita pencuci mulut, sekarang ini lauk pula. Lauknya gulai umbut pisang dan daging. Assalamualaikum Cik Malik. Salam. Apa khabar Cik Malik, sihat? Sihat, Alhamdulillah sihat.
Okey, Cik Malik, kita nak terus bercerita tentang gulai umbut pisang dan daging ni. Dengar-dengar cerita, gulai umbut pisang ni kan biasanya terkenal di negeri Kedah. Orang kata kalau ada majlis-majlis kenduri kan, Betul. gulai umbut pisang dan daging ni Mesti yang antara ada. yang wajib dikongsikan. Betul ke, Cik Malik? Betul. Cik Malik sendiri asal dari mana? Saya asal daripada Baling, Kedah. Orang okey. Kedah. Cik Malik boleh kongsikan teruslah mungkin cara-cara nak buat gulai umbut pisang dan juga daging ni. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya ya. Okay. Gulai umbut pisang ni sebenarnya dia punya menu daripada Baling Kedah. Okey. Tak semua kalau dalam negeri Kedah ni, tak semua tempat dalam negeri Kedah yang buat benda ni. Okey. Cuma di daerah Baling saja, terutamanya di musim kenduri. Kalau tak kenduri tu rasanya susah nak dapat menu ni kalau tak ada kenduri kahwin. Lepas tu dia punya satu lagi, dia punya nak preparation untuk nak buat gulai kawal ni susah sikit lah. Okey. Sebab tu dia nak buat dalam kuantiti yang sikit tu kadang tak berbaloi. That's why saya buat dalam kuantiti yang banyak, satu kawah. Oh, untuk kenduri lah ya? Standard buat untuk kenduri. Itu. Okey, Cik Malik, kalau umbut pisang ni ataupun batang pisang ni, pokok pisang jenis apa yang sesuai ya? Pisang hutan. Oh. Kenapa tu, Cik Malik? Standard kalau kat rumah kenduri kebanyakannya pakai pisang hutan. Sebabnya Cik Malik umbut pisang yang kita pakai ni umbut pisang yang belum berjantung dan belum berbuah. Cik Malik, sekarang ni dekat Kaca TV kan, kita sedang tengok demo masakannya. Apa yang sedang dilakukan tu? Itu menumis tu. Apa bahan-bahannya ya? Menumis 3 serangkai buah macam bunga cengkeh, buah pelaga, kulit kayu manis, tumis. Dia standard macam gulai biasa juga. Cuma dia ada beza daripada segi kita letak santan, kita letak kerisik. Kalau boleh letakkan lebih rempah. Lebih banyak rempah lagi sedap. Biasanya memang guna rempah kari daging lah ya. Tapi kan tadi kalau kita cakap pasal umbut ataupun batang pisang tu sendiri kan, batang pisang ni biasanya ada getah. Jadi memang penting untuk kita keluarkan bebenang getah tu terlebih dahulu. Dan berapa lama sebenarnya kita nak siapkan masakan ni? Kalau saya nak buat untuk sekawah tu, sekurang-kurangnya saya spend masa 2 jam untuk nak layan umbut dia saja. Dia punya tali apa semua nak cuci, nak tos, nak basuh apa semua dalam 2 jam. Tak lari pada tu. Okey. Sedap tu Haba tengok tu. Itulah. Encik Malik, mungkin ada dalam kalangan penonton kita tak pernah lagi rasa umbut pisang ni. Kalau boleh kongsikan rasanya bagaimana? Teksturnya macam mana? Kalau pada ahlinya dia akan tahu dia punya rasa dia macam mana. Kalau orang yang tak biasa tu mungkin dia macam sesuatu yang baru pada dia. Sebab umbut pisang tu dia nak gigit, nak makan, nak telan tu rasanya macam pelik. Tapi kalau orang yang dah biasa makan, dah pernah kenduri dekat terutamanya dekat kawasan Baling, pernah makan kenduri. Menu ni wajib ada. Kalau pernah makan kenduri, dia bila dah rasa tu alhamdulillah. Dekat ni dia akan mencari-carilah. Dan kalau Cik Malik boleh kongsikan juga apa istimewanya daging umbut pisang masak kari ni kan? Apa istimewanya daripada dapur ayah ni? Istimewanya saya masak standard buat macam kat rumah kenduri, buat satu kawah yang besar. Lepas tu saya sejukkan, lepas tu saya frozen kan. Lepas tu yang frozen tu boleh tahan lebih dalam 6 bulan dalam frozen. Bila dipanaskan balik, insya-Allah dia punya rasa tu macam baru lepas masak. Haba bolehlah kita cari yang frozen lepas ni. Terima kasih banyak-banyak Encik Malik Arifin. Kalau penonton wanita hari ini nak rasa gulai umbut pisang dan daging Encik Malik ni, boleh ikuti laman media sosial mana?
Ya, dapur ayah boleh ataupun dekat Facebook saya dekat Malik Besar. Instagram. Okey. Baik Cik Malik, terima kasih banyak-banyak. Memang Baik. perkongsian sangat-sangat menarik terutamanya bagi kita yang macam Yana sendiri tak pernah rasa lagi tau. Gulai umbut daging ni. Jadi terima kasih Cik Malik. Stay safe. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Masakan seterusnya, kita ada masak lemak jantung pisang pula. Kita dah ada buah pisang, kita dah ada umbut pisang. Sekarang ni jantungnya pula. Ya, betul tu. Dan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Cik Awin. Assalamualaikum Cik Awin dari Kailas Oven. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey, Cik Awin, kalau boleh kongsikan, biasanya masak lemak ni kan, biasanya terkenal di Negeri Sembilan, orang Nogori. Jadi adakah ianya juga antara salah satu menu yang terkenal dari Negeri Sembilan sendiri? Cik Awin orang negeri ya? Tak, saya orang Johor. Tapi saya tak tahulah ini menu asal-usul daripada mana kan. Tapi sebab suka makan. Suka makan masak lemak ke suka makan jantung pisang? Suka makan jantung pisang. Oh, okey. Okey, kau boleh kongsikan keistimewaan masak lemak jantung pisang Awin ni? Keistimewaan dia, dia sedap lah. Mestilah. Okey, dan bercakap tentang jantung pisang ni kan, tak ramai orang biasa nak memasak jantung pisang ni. Kita tahu rebus, tetapi cara rebusnya pun perlu tahu juga kan? Kalau boleh kongsikan tips nak merebus jantung pisang ni, Awin? Okey, tips yang saya praktis lah. Kalau macam kita rebus, kita tak nak dia lebam kan. So bila kita dah kopek yang luar tu, kita jangan belah dulu. Kita rebus sebiji tu. Okey. Tapi depan tu kita lebihkan sikit untuk getah tu keluar masa rebus, and kita campur garam dan juga asam keping masa rebus tu dalam 15 minit lah sebiji tu. Okey. Macam mana kita bila dah rebus, bila rebus baru kita angkat dia sejuk sikit, baru kita potong. Dan dia tak lebam sangat lah dalam dia. Okey, dan Cik Awin, kalau boleh kongsikan jenis jantung pisang yang digunakan ni, sebab sefaham saya biasanya kena guna jantung pisang nipah sebab dia tak adalah rasa kelat sangat, tak rasa pahit sangat. Tapi kalau Awin punya resepi ni guna jantung pisang apa? Sebenarnya ada few jantung pisang yang kita boleh masak. Ada jantung pisang abu, pisang nangka, pisang raja, pisang awak tu some yang kita senang nak dapat lah dekat pasar. Itu semua okey, semua boleh. Okey. Kalau masak lemak daging, masak lemak ayam, kita dah biasa dengar kan cara-cara masaknya. Tetapi kalau masak lemak jantung pisang ni macam mana pula caranya? Bila nak letak jantung pisang tu ataupun kaedah irisannya ke? Okey, mula-mula kita dah rebuskan. Bila kita dah rebus, baru kita hiris-hiris. Ada yang suka tebal, buat tebal sikit lah. Kalau suka nipis, buat nipis lah. Dan untuk perencah dia, kita blender bawang besar, bawang putih, lengkuas, sikit halia, kunyit, ikan bilis, cili padi. Blender. Lepas tu kita panaskan minyak, kita masukkan serai dulu bagi dia naik bau. Kemudian kita masukkan yang kita dah blender tadi tu sampai dia garing. Lepas tu masukkan jantung pisang yang kita dah rebus, dah hiris tadi lah. Okey. Lepas tu bagi dia macam dia sekata, baru masukkan santan, air sikit, masukkan daun kunyit supaya dia naik bau. Masukkan garam. Cik Awin, tadi Cik Awin kongsikan masukkan ikan bilis kan? Jadi untuk nak masak gulai lemak jantung pisang ni memang sedap dimasak bersama dengan ikan bilis ke, ataupun boleh juga ada alternatif-alternatif yang lain? Boleh, ada juga yang masak dengan udang geragau. Kadang-kadang kita masak juga, kita letak udang besar kan, udang segar pun boleh juga. Ikut pada kita punya ni lah, kita punya selera lah. Saya pernah makan apa tahu, apa tu jantung pisang tu dia masak sekali dengan ikan masin. Oh, sedap. Ada juga. Sedap sangat hawa. Sedap. Okey, selain daripada masak lemak ni kan Awin, lauk apa lagi ataupun masakan apa lagi yang sesuai dengan jantung pisang ni? Jantung pisang ni kalau kita rebus je, makan dengan sambal belacan pun sedap. Yang tu memang semestinya lah, tu favourite tu. Kan, kalau macam masa saya duduk dekat utara dulu, dia orang makan juga dengan daging salai kan. Tapi kan untuk menu ataupun resepi yang Awin kongsikan ni, sebenarnya ini resepi dari mana? Awin belajar ke ataupun turun-temurun ke ataupun macam mana? Turun-temurun lah daripada arwah mak saya. Wah, sedap tu. Itulah. Terima kasih banyak-banyak Awin. Selain daripada masak lemak jantung pisang ni kan, apa lagi menu yang disediakan di Kailas Oven? Kailas Oven. Kailas Oven actually kita more tu macam
Italian punya lah, lasagna. Wow. Wah. Ada juga tahu bergedil yang lokal lah, risoles. Ni penerbit kami kata lepas ni bolehlah buat jantung pisang lasagna. Wow, vegetarian tu. Ya, macam Sugita mesti suka tu. Okey, baik. Kalau nak kongsikan juga social media, silakan. IG kami adalah Kayla Saven, boleh follow kami. Okey, Kayla's Oven. Kayla Saven. Baik. Awin, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian jantung pisang tu tadi. Lepas ni bolehlah kita cuba. Terima kasih. Stay safe. Okey, Hawa, kita ada lagi satu menu. Tapi sebelum tu, kami ada satu perkongsian menarik berkenaan dengan trivia berkaitan dengan pisang. Jom kita tengok. Tahukah anda, terdahulu pisang mula dikenali di negara-negara tropika oleh kerana perkembangan aktiviti perdagangan. Tanaman buah yang berasal dari Asia Tenggara ini merupakan buah yang kaya dengan pelbagai khasiat yang amat berguna kepada manusia. Terdapat lebih daripada 10 jenis buah pisang. Antara yang popular ialah pisang emas, pisang tanduk, pisang berangan dan pisang abu. Uniknya buah ini, ia berubah-ubah dari segi saiz, warna serta ketegasan. Namun kebiasaannya buah ini berbentuk panjang dan melengkung. Manakala dari segi warnanya pula terdiri dengan warna kuning, hijau, merah, ungu atau coklat apabila masak. Pisang juga mampu membekalkan sumber tenaga kepada tubuh manusia. Hanya dengan memakan 2 biji pisang, ianya bersamaan dengan mempunyai tenaga untuk 90 minit senaman. Pisang juga merupakan makanan terbaik sebelum mula bersenam kerana kandungan potasium di dalamnya dapat menstabilkan saraf serta fungsi otot ketika bersenam. Kulit pisang juga mempunyai banyak kegunaan yang tersendiri. Selain boleh dijadikan sebagai bahan tumisan dalam masakan, kulitnya boleh digunakan sebagai baja semula jadi. Nutrien di dalam kulit pisang ternyata mampu membantu tanaman untuk lebih subur serta bagus untuk pertumbuhannya. Namun tahukah anda, getah pisang juga didapati mustajab dalam menyembuhkan luka. Terdahulu getah pisang sering digunakan untuk memberhentikan darah luka yang mengalir. Ternyata pisang bukan sahaja enak dijadikan sebagai snack ringan, namun banyak juga manfaatnya yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Itu dia manfaat buah pisang yang kalau kita ceritakan, kongsikan tentang manfaatnya, memang banyak. 1 jam tak cukup. Betul. Okey, Baiklah. dan sekarang ni kita nak pergi ke menu terakhir kita untuk hari ini. Sudah terhubung dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Nur Izzah Hidayati Ghazali dari Lelepat dan pastinya nak berkongsi tentang lepat pisang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Yana dan Hawa. Hello. Hai. Okey, hari ni kita nak bercakap tentang lepat pisang. Biasanya lepat pisang ni terkenal dari negeri mana? Kalau nak katakan terkenal tu rasanya semua negeri ada kot. Betul. Lepat pisang. So lepat pisang ni sebenarnya terkenal waktu zaman atuk moyang nenek kita dulu. Betul. Izzah, saya sebenarnya suka sangat lepat pisang ni. Tetapi kadang-kala bila sesetengah lepat yang saya makan tu dia kenyal sangat. Dia tak lembut sangat. Mungkin kalau ada tips cara nak buat lepat pisang yang lembut dan sedap, Izzah? Kalau lepat pisang nak sedap, dia kena ada tepung beras. Lagi? Tepung beras, tepung gandum, santan, gula, garam. Dan bancuhan dia tu pun mesti kena betul tak? Betul. Pisang kalau boleh jangan dia terlalu hancur sangat. Nanti kita tak dapat rasa nikmat pisang tu. Nikmat pisang itu tu. tips Dan dia. bercakap pasal pisang kan Izzah, kalau boleh kongsikan pisang apa yang paling sedap kalau nak buat lepat pisang ni? Bagi saya lah, kalau saya guna lepat pisang lemak manis. Sebab lemak manis ni dia tak perlu kita nak guna gula banyak. Sebabnya pisang tu memang dah manis lah. Dah kat situ lah lepat pisang tu. Izzah, kalau lepat pisang ni kan ada orang dia pelbagaikan tau. Dia letak chocolate chips dan sebagainya. Kalau Izzah, resepi yang original saja ke ada kepelbagaian juga?
buat lepat, boleh letak juga untuk kelapa di tengah pisang tu. Lepat. Tapi sebenarnya kan kalau letak kelapa tu memang favourite saya juga. Yang original itu kan lepat pisang dengan kelapa tu. Lagi Izzah, kalau boleh kongsikan apa sebenarnya keistimewaan lepat pisang dari lelepat ni? Kalau keistimewaan untuk lelepat ni, kami lebihkan kepada pisang. Kami tak guna tepung banyak, tapi pisang. Bila kita makan lepat tu, kita akan rasa pisang dia lebih. Sebab kata Izzah tadi lah, rasa nikmat bila makan lepat pisang tu. Terjawablah persoalan saya tadi bila tanyakan kenapa ada yang sedap, ada yang kurang sedap. Sebab lebih pisangnya, jadi manis pisang tu lebih sikit. Baiklah, Izzah, pisang yang paling sesuai lah untuk kita nak buat lepat ni. Untuk nak buat lepat, pisang paling sesuai. Lemak manis ya tadi. Lemak manis tadi. Dan Izzah, kalau boleh kongsikan juga kan, kalau nak kukus tu berapa lama Izzah? Kalau nak kukus tu dia ambil masa dalam 15 hingga 20 minit. Oh, tak payah lama-lama sangat lah. Kalau tak itu kot saya rasa dia jadi keras sikit, betul tak? Bukan. Yang keras tu bila kita berlebih tepung. Oh, okey. Dia kena mix dengan tepung beras. Bila ada tepung beras tu dia akan jadi kenyal. Dan Izzah, kalau boleh kongsikan juga kan, lepas kita dah kukus tu kan, berapa lama kita boleh simpan dia di luar? Pisang tu seharian boleh duduk di luar. Tapi kalau sekarang kan ramai orang buat melalui frozen kan, lepas pisang boleh buat frozen. So, lagi mudah orang nak simpan lepat tu dalam peti, dan kalau nak makan nanti, dia orang boleh terus kukus saja. Macam saya tu selalu macam tu. Kalau beli lepat pisang waktu petang tak habis, esok tu kita perangatkan balik boleh makan. Jadi lagi sedap. Betul. Baik Izzah, kalau penonton WHI nak buat pesanan ke ataupun nak belajar tips buat lepat pisang ni, apa media sosial yang boleh mereka hubungi? Masa ni boleh layari kita orang punya Facebook Lelepat. Dan IG Lelepat Official. Okey, apa lagi antara menu lepat yang ada di Lelepat Official ni? Ada lepat ubi, ada lepat labu. Sedapnya. Tapi semua ni kena pre-order lah ya? Semua kena pre-order ataupun memang kalau buat tempahan boleh terus dapat? Memang dah ada. Okey. Maksudnya kalau kita buat pesanan hari ni boleh dapat terus lah ya? Okey, baiklah. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian dari Izzah pada hari ini berkenaan dengan lepat pisang. Terima kasih banyak-banyak Izzah atas perkongsian Izzah. Sama-sama. Terima kasih juga jemput saya. Okey, terima kasih. Hawa, antara keempat-empat menu hari ni, yang mana satu paling Hawa suka? Paling saya suka ialah masak lemak jantung pisang. Sebab saya memang suka masak lemak lah kot. Kalau Yana? Ingatkan suka jantung pisang tu tadi. Jantung pisang okey. Kalau saya suka kuih Nagasari kot. Itulah potong nampak sedap je kan? Sangat-sangat kan. Kita ni kalau cakap pasal makanan, tak habis. Betul tu. Dan sekejap lagi kan sebenarnya Hawa, kita nak bersama dengan 3 orang individu yang boleh dikatakan kisah mereka ni boleh dijadikan inspirasi untuk kita semua. Sekejap sahaja lagi berkenaan juga dengan pisang goreng. Selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.